Semua penonton-penonton, pendengar-pendengar setia yang melalui radio lah yang mengikuti live di Facebook, jangan lupa share. Ini satu yang menarik yang menanti anda. Satu perkongsian saya rasa dapat memberikan sedikit panduan cara ataupun pengalaman yang tetamu kita ada, boleh anda relatekan kepada diri anda supaya anda tidak gagal ataupun tidak sukar untuk anda menjadi seorang trader yang konsisten. Ini tujuan kita bawakan segmen Inilah Ceritaku. Baik, untuk episod yang ke-118 14 Januari 2020, ini merupakan segmen yang kedua segmen Inilah Ceritaku. Yes, yang kedua. Dan tetamu pun semakin lama semakin baik bagi saya. Dan kita akan dengarkan pelbagai cerita pengalaman yang akan dikongsikan. Jadi kepada anda di luar sana, share kita kongsikan benda baik ini kepada rakan-rakan trader kita yang lain. Baik, sebelum tu Jacob Jack, hello daripada Jacob. Macam tu. Lepas tu Ziko Sida, Mas Hai DJ Pak Su dan juga Syah. Hai. Okey, minta pandangan. Yang ni nanti Pak Su akan tanyakan soalan di second half nanti. Okey. Boleh Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makin sihat macam ni lah. Setiap saban tahun bertambah berat. Ke situ pula lagi. Okey, itu tanda bahagia. Alhamdulillah. Baik, untuk kita berbual, untuk sembang untuk malam ni, apa panggilan yang paling panggil Syah. Syah, panggil Syah. Kalau nama sebenar dia Syahriful Amri bin Syahrin. Itu yang Pak Su salah type tadi tu. Syahfirul. Syahriful Amri bin Syahrin. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan, ini dia tuan-tuan dan puan, seorang lagi tetamu kita bawakan kepada anda semua. So Q&A kita buka selepas first half nanti. Sekarang ni kita akan berkenalan dahulu dengan tetamu kita. Kita kenali beliau, berasal daripada mana, apa sedikit latar belakang. Boleh Syah kita mulakan sekarang dan sedikit permulaan pengenalan diri anda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua pendengar, saya nama diberi Syahriful Amri bin Syahrin. Syariful. Betul. Okey. Berasal daripada Mentakap Pahang. Orang Pahang. Orang Koi. Ikan patin. Alright, saya Temeloh betul. Mentakap tu dalam zon dalam daerah Temeloh. Tapi jauh sikit dari sungai kan? Dekat juga. Rumah dekat dengan sungai. Okey. Selalu ni patin ni. Okey, berumur 35 tahun. Sudah berkahwin, anak seorang. Okey. Lepas tu saya dalam industri forex ni, kiranya saya bolehlah berkongsi pengalaman, sebab saya memang ada pengalaman daripada susah sampai saya bergelar. Maksudnya perjalanan hidup saya dalam forex ni daripada beginner sampai bergelar fund manager, sampai bergelar orang cakap boss broker lah. Jadi jadi staff head broker pernah. So boleh kongsilah hari ni. Itu satu perjalanan yang saya dapat jangka menarik lah. InsyaAllah. Tahun bila Syah mengenali tentang dagangan mata wang asing ataupun forex ni? Okey, sejarah kenal forex ni sebenarnya tahun 2008 lagi. Kenal lah. Kenal, tapi masa tu macam biasalah, kita kenal begitu je lah kan. Kita tak ada pun macam nak ambil serius sangat. Tak ada into the industri lah. Yang betul-betul saya, orang cakap, pencetus saya betul-betul full swing dekat forex ni pada tahun 2015. Okey, 2015. 7 tahun ambil masa Ya, betul, memang on off je. Memang masa 2008 lebih kepada masa ada duit masuk, lepas tu MC macam tu je lah. Masa tu Insta Forex masa tu, broker, pendepo tegar lah. Pendepo tegar. Yang betul-betul saya, orang cakap, masuk terus tekan gear 5 ni daripada 2015. Maksudnya memang saya, sebab dah belajar banyak sebelum tu, so saya terus dah tahu dah apa yang saya kena tuju dulu. Baik, okey. 2015, 2008 mengenali. Dan apa yang Syah mula-mula bila kenal dengan forex ni, apa yang Syah fikir pada awalnya? Dia masa tu dalam otak macam, kalau minta maaf saya kata, saya dulu mindset tu lebih kepada gambling lah.
Okey. Terus terang saya kata. Ya betul, okey. Tak apa, kira itu, macam itu pendapat masing-masing. masa tu saya punya mindset pada waktu tu macam masa tu waktu jahil tu kan. Memang kita depo memang kalau memang tak tunggu untung je lah, tunggu untung atau habis lah, tu buat depo lagi. Itu memang knowledge yang kosong lah tu. Just masa tu just kalau tanya saya tahu sekadar entry, tahu tutup, tahu yalah sikit-sikit basic. Okey, mana belajar benda tu? Daripada masa 2008 tu masa tu okey, saya rumah bujang saya ni dulu memang trader. Satu rumah trader. Duduk dekat satu rumah, semuanya trader. Bukan masuk into the forex, maksudnya perangai sama jugalah, pendepo tegar juga. Semua tu lah. Okay. Jadi belajar daripada kawan-kawan sendiri. Ya, sama-sama macam mana sendiri. nak entry, macam mana nak close, macam mana nak. Ya. Okey. Dan pada permulaan dulu dia sekadar okeylah, kita tahu Syah anggap itu sebagai gamble. Salah lah tu, salah. Salah lah, pemikiran salah tu. Okey. Dan secara seriusnya dalam sebelum buka masuk Gear 5 dalam tahun 2015, di tahun berapa yang betul-betul masa tu Syah dah rasa okey, aku nak kena belajar benda ni, aku kena ambil serius, dan sebab-sebab dia macam ni. Pada tahun 2015 tu sebenarnya saya baru berhenti kerja sebagai pegawai kerajaan. Baik, okey. Pada waktu tu saya sebenarnya ada sakit jantung. Masa tu okey. Lepas tu sebabkan saya lepas tu jauh, macam family pun jauh, so saya terpaksa resign lah. Masa resign tu saya macam biasa forex pun masih pendepo tegar awal-awal tu. Okay. Lepas tu bila dah rasa terduduk sangat, dah rasa betul-betul dah, masa orang cakap dah cukup lah, aku dah ni dah, aku nak ke tak forex, kalau aku nak aku kena buat betul. Sampai ke tahap pemikiran yang begitu. Maknanya dah letak satu benchmark. Okey, kalau aku nak teruskan, aku teruskan, kalau tak aku stop. Terus stop. Okey, masa tu masih bekerja sebagai pegawai kerajaan. Masa tu dah berhenti. Dia awal-awal berhenti apa tu? Dia berhenti atas sebab sendiri ataupun sebab sakit lah. Jadi maknanya bila ada berdepan dengan penyakit, maknanya disyarankan untuk berhenti atau macam mana? Memang saya, sebab saya itu memang saya request berhenti. Saya request berhenti sebab susah, sebab saya saya dulu custom kat Penang. Saya pegawai custom kat Penang. Pahang bekerja di Penang. Ya, seorang di Sebatang Negara kat sana. Wow. Masa tu belum kahwin kan? Masa tu baru kahwin. Baru kahwin. Baru kahwin. So masa tu kira hubungan pun jarak jauh. So saya masa kena jantung tu pun saya seorang diri kat rumah. Ya Allah. So masa tu isteri pula bidang kerja dia nak transfer ke Penang tu tak ada. Isteri saya jurubahasa. Dia tak ada bidang dia dekat Penang tu. Jurubahasa jurubahasa Jepun. Okey. Lepas tu so minta resign lah. Itu dah jalan yang terbaik pada waktu tu lah. Sebab Syah mungkin minta tukar tapi tak dapat kot. Tak dapat, betul. Tak dapat. Berapa tahun dah masa tu dekat Penang? Saya 5 tahun ni. 5 tahun dekat Penang, minta tukar tak dapat. Tak dapat. Baik, sampai kena penyakit dan kemudian kita bermula seriusnya pada 2015. So langkah pertama yang dia ambil sebelum tu, masa fikir tu aku nak teruskan ke tidak? Apa yang Syah fikir masa dalam tu? tempoh belajar tu kan, kita tahu benda ni boleh buat sebenarnya. Dan saya ada je kawan-kawan surrounding saya yang saya tahu dia berjaya, yang saya nampak dia berjaya lah. So saya pun ada bukti lah, ada dan saya pun tahu perjalanan dia. So saya tak ikut step dia. Itu silap lah. So saya masa tu saya decide saya nak buat, dan saya kena ikut step kawan saya yang berjaya ni. Masa tu dah fikir habis lah ni? Dah fikir habis lah. Memang nak orang cakap all out lah. All out dengan dagangan mata wang asing ni? Yes. Baik. Dan adakah masa 2015 tu juga masih lagi belajar, ambil kelas ataupun yes. Ambil Saya start daripada awal balik. Saya start daripada awal balik. Itu memang. Ingat tak kelas pertama? Kelas pertama saya ada kelas Essence Millennium masa tu. Kelas Ustaz Farhi. Farhi Syamil. Itu kelas pertama saya lah. Dan itu maknanya memang dah nikat, maknanya Syah nak terus dalam bidang ni. Dan Syah dah nampak lah dia punya masa depan dia. Tapi masa kelas tu saya tak jumpa kawan saya yang berjaya tu dulu.
belum jumpa lagi? Belum. Lepas kelas tu baru saya jumpa dia. Oh, selepas kelas tu. Ya, di Melaka saya jumpa dia. Macam mana boleh jumpa kat Melaka pula ni? Jauh sangat perjalanan kau kawan ni. tu duduk di Melaka. Oh, duduk di duduk di Melaka. Jadi maknanya kenalan melalui kawan dia memang daripada Bujang. Oh, Kita nampak flow dia, pergerakan dia. Oh, patutlah. Tengok dia daripada dulu dan sekarang nampaklah perubahan dia. Okey Syah. 2016 apa yang berlaku dengan diri Syah? 2016. Kita ambil setahun demi setahun. Okey. First tu memang tough lah sebab sebab ulang balik kan. Boleh cerita benda sedih? Boleh? Okey. Itu yang enak tu. Dia macam ni, bila kita mula start ni, kita baru nak masuk, kita baru nak first momentum tu kan, saya macam kita dah bergelar suami kan, kita susah kan, kita betul lah ya. Jadi macam ada satu masa tu isteri saya menanggung saya. Saya tak malu saya cakap ni, isteri saya menanggung saya. Itu yang pedih dia. Okey. Lepas tu saya bersyukur dapat isteri yang memahami. Dia memahami, dia dia support saya, dia support, cakap keep going. Alhamdulillah sampai tahap ni. Okey, isteri tahu sebelum bernikah atau selepas? Berkenaan dengan selepas. Forex ni. Selepas. Maknanya Syah beritahu awal-awal atau macam mana? Memang saya declare masa saya nak full swing tu, saya beritahu saya terjebak dalam benda ni lah. Tapi saya nak buat betul-betul lah. Macam mana dia punya sambutan dia pada wife? Sebab just cerita macam isteri saya ni, alhamdulillah dia seorang yang sangat positif lah. Dia tahu saya, kalau saya buat tu memang saya nak buat betul-betul lah, dah nekat lah. Betul lah mendapat isteri siapa? Alhamdulillah, isteri saya Nurul Adha binti Jaafar. Binti Jaafar. Betul lah Syah. Okey, dapat sokongan daripada isteri. Baik, bila dah dapat izin daripada isteri, Syah pun dah betul-betul nekat. So langkah pertama yang diambil oleh Syah 2016 tu dah dia dah ambil langkah pertama dah. Turning point dia lepas saya jumpa kawan saya tu. Okey. Berjumpa dengan dia balik pada 2016 lah. 2016 itulah. Okay. Dalam tahun tu. Bila bertemu dengan dia, apa yang Syah ambil daripada dia? Dia untuk menaikkan semangat Syah ni. Dia merubah persepsi saya secara menyeluruh. Sebab sebelum tu saya total. Seluruh. Ya, pandangan saya tentang trading ni. Sebab dulu kita macam biasa, kita kejar teknik. Lepas tu kita cari teknik ni. Betul. Sampai dekat dia kata kau abaikan teknik. Senangnya kalau kau susah sangat nak trade, kau tengok kat signal orang kata buy, kau sell. Itu clue pertama dia bagi saya. Saya kata apa benda dia ni? Lepas tu dia kata sekali lagi. Dia kata kalau orang bagi signal, orang buy, kau kalau sell. orang bagi signal suruh buy, orang buy, kau sell. Dari situ itu cara dia nak tune kepala saya. Oh, dia nak tune. Okey, baik. Sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan, sebenarnya dalam forex ni technical penting, tapi tak sepenting yang lain. Banyak lagi yang lain lebih penting. So apa yang saya dapat daripada dia yang merubah seluruh cara trading style saya adalah ilmu risk management tu sebenarnya. Risk management Yes. Sebelum kita pergi jauh, siapa nama rakan tu kalau boleh? Boleh. Saya nak ambil kesempatan ni nak terima kasih juga kepada sifu saya Helmi Rizal binti Abdul Halim. Okey. Orang lama lah. Budak baru kan. Kalau nama dekat Forex Factory tu budak baru. Oh, dia orang lama tapi budak baru Dia nama nickname dia dalam Forex Factory. Itu my big sifu lah. Okey. Helmi Rizal bagus kerana telah membuka satu lagi seorang lagi pemikiran trader yang ke arah positif. Okey, kita sambung balik. Okey, bila dah dapat orang kata suntikan semangat daripada Helmi ataupun budak baru, tak toleh belakang dah. Tak toleh. Dan adakah selepas itu ambil kelas teknikal ataupun lupakan sekejap atau macam mana? Cuba ceritakan sikit. Okey, masa tu memang saya dia sebenarnya Helmi sifu saya ni dia tak ajar saya penuh. Cuma dia bagi point cari sendiri. Dia bagi kau belajar, contohnya masa macam Bakris, kau cari R multiple, belajar. Lepas tu kau cari buku Vantap, belajar. Kau cari buku Market Wizard, belajar. Maknanya dia suruh Syah berusaha jugalah. Ya, memang saya bukan disuap. Memang dia bagi je, kau cari buku ni, kau khatam kan, baru datang kat aku balik. Oh, okay. Maknanya dia bagi satu buku, dia suruh hadam dan jumpa dia balik. Macam tu.
Sebab tu kalau ingat berapa keping buku? Weh, banyak. Banyak. Ada yang paling silly sekali yang dia suruh saya buat. Dia nak cerita bahawa forex ni adalah game of probability. Ni cerita dalam forex ada buy sell, so chances is 50% Ya, betul. Dia nak tunjuk bahawa 50% tu benar, bahawasanya Allah Maha Adil tu benar. So dia suruh saya toss coin 2000 kali. Dia ambil data kepala ekor 2000 kali toss coin baling. So dia tengok berapa kepala, berapa yes. Okay. Dan magically memang 1000 dia plus minus lagi sikit-sikit je. Memang Allah Maha Adil tu betul. Itu memang magic. Lain macam Helmi ni. Kena tarik dia datang sini. Kena. Dia pernah aku datang kot. Dia pernah lama dah kot. Okey. Baik, dan itulah cara dia mengajar, saya boleh kata mengajar lah. Maknanya Helmi berikan sesuatu subjek. Assignment Syah kena cek sendiri. Itu agaknya yang cepat pandai tu. Bukannya disua sendirilah. Bukan disua. Okey, A sampai Z disua je. Kadang-kadang susah juga kan. Kita tak faham apa yang dia ajar macam ni. Dan bagi Syah pula, apa bagusnya bila diajar secara begitu? Sebenarnya kita lebih faham forex ni dari segi, sebenarnya kalau kita dapat faham forex ni dalam sudut matematik sebenarnya, kalau tanya saya. Sebab matematik dia tak boleh tipu. Sebab contohnya saya boleh bagi satu formula contoh. Baik. Dari contohnya saya suruh buka akaun 10,000. Okey. Dan tengok M5 apa-apa teknik pun, ataupun nak lawan arah pun tak apa. Okey. Taruh 10 posisi. Letak 10 posisi. Baik. Tahu SL dan TP. Saya jamin akaun tu takkan loss. Itu assignment yang dia bagi kat saya. Sebenarnya apa yang diterapkan oleh Sifu saya, risk reward. Sebenarnya lah risk reward. Dia contoh macam ni, kalau saya kalau first untuk saya trade, saya kena design account tu dulu. Contohnya design saya katakan account $1,000. Baik. Satu R saya berapa? Dia kan tanya macam tu. Contohnya saya cakap Sifu, saya tengah manage account 100,000. Okey. Kata account tu berapa R? Dia tak tanya teknik, dia tanya berapa R. So R tu kalau contoh kalau account 1,000, satu R saya katakan risk saya 10%. So satu R saya 100 lah. Okey. Satu R saya 100, account saya 10 R. Dia bercakap bahasa hedge fund dengan dia. Dia train saya macam tu. So contoh dalam, kalau account 1,000 ada 10 kali percubaan. 10 kali percubaan. Okey. Kalau saya kalah 7, menang 3, saya menang. Kalau sebaliknya? Kalau sebab saya kalah 100, SL saya 100, risk, TP saya 300. So kalau kalah daripada 10, 7 kalah 700, menang 3, 900. Saya menang 20% sebenarnya. Sebab tu yang start dulu tu saya just gunakan teknik yang paling basic yang saya pernah belajar dulu. So saya tak perlu dah kejar teknik. Sebab tu lah saya ni, kalau pengalaman saya dalam trading ni, saya boleh katakan hampir semua teknik besar saya tahu. Sebab memang dulu saya belajar. Gila kejar teknik. BBMA buat pandai, Elite Wave boleh, SND boleh, SNR boleh. Memang kita belajar semua. Sebab dulu kita dahagakan benda tu. Sebenarnya benda tu, kalau tanya saya nak nasihat kepada trader-trader luar, sebenarnya teknik ni kita gunakan untuk mencari entry point dan mendapat peluang 50-50. Itu sebenarnya teknik. Okey. Memang teknik ni berguna, tapi tujuan dia adalah untuk mencari entry point saja. Ya. Okey. Yang penting macam forex is business lah. Macam kita nak buka kedai makan pun, kita tak boleh nak gunakan apa teknik pun untuk bagi orang datang ramai. Apa kita boleh buat? Kawal risiko. Itu saja. Kalau kedai kita baru, mungkin tempat terpencil, tak perlu masak ayam 10 ekor, masak seekor. First step, kawal risiko dulu. Kita kena tahu risiko kita dulu. Kan kita kena tahu risiko kita dululah. Yes. Baru kita boleh build up sikit demi sedikit. Okey. Baik, dalam 2016, 2017 kita balik masuk ke 2017. 2017 adakah Syah dah merasa dia punya impact daripada pembelajaran, ataupun masih lagi mencari, atau macam mana? Saya dah start. Sebenarnya pada saya jumpa dia tu, saya cerita saya dalam keadaan susah pun, saya cakap dekat Sifu saya. Yalah, cakap tentang so dia pun cakap kat saya, okey, untuk bantu kau jana pendapatan sambil belajar ni, buat IB masa tu. Okey. Tu saya start dengan Efek Primers masa tu. Okey. Buat IB. Efek Primers, okey. Kan tahun 2017 tu saya rasa saya dah emang yang tu lah, dalam grup Sifu ni GIG tu, saya top performer dalam tu. Wow. Okey. Sebabnya
saya cuba mengajar orang apa yang sifu saya ajar. Sebenarnya saya ajar risk je, tapi dapat sambutan masa tu. So ramai yang ikut. Maknanya betul lah tu. Sebenarnya cara kita mengawal risiko tu yang penting. Ya, bukan ke amount yang kita menang. Kan, betul. Menang tu dah tentu menang sikit, betul. Sebanyak dia tak menang. Betul. Risk ni. Sebab kita modal, yalah, kita, kalau boleh kita nak modal sekali dan kita akan growkan modal kita. Okey, apa pengalaman yang best semasa 2017 tu kan dah start 2015-16 dah belajar, dah tahu tentang mengawal risiko apa semua. Yang tu nanti kita Q&A lah. Kalau ada Q&A kita buka kepada pendengar-pendengar. Okey. 2017 tu sebenarnya saya tengah peak buat IB masa tu. Saya tengah sambil belajar lagi lah tu. Maknanya IB dan juga trading sekali lah. Okey. Masa tengah peak lah masa tu. 2017 tu memang tengah peak lah. Memang tengah paling, kalau kenangan manis 2017 tu, saya buat kelas kat JB masa tu. Tim saya 300 lebih orang datang. Masa tu kita pun tak jangka. Kita buat, saya sewa hall kondo IB saya, bawah saya. Saya sewa kondo punya hall tu. Saya tak sangka ramai macam tu. Melempah-lempah. Boleh isi ke? Memang tak boleh. Sampai keluar orang dengar dekat swimming pool pun ada. Pakai mic lah. Allah. Itu saya punya kenangan manis saya tu. Tak sangka lah. Maksudnya filosofi yang cara cita-cita saya nak educate orang sebenarnya. Siapa kata kalau kelas risk orang tak suka datang? Orang datang. Kelas tak ajar teknik ni, ajar risk. Orang datang. Yalah, salah satu cabang ilmu. Okey, untuk mengawal risiko ni bagi Pak Su lah. Memang nombor satu lah. Kan? Kita dapat mengawal risiko kita, and then yang lain-lain tu okay datang lah. Sendiri, betul. Datang sendiri lah. Okey, tertarik dengan dia punya filosofi daripada Helmi tadi tu semua. Okey, baik. Siap baling koin, tengok berapa kepala, berapa bunga. Ya Allah. Ini satu simbolik bagi dia mengajar supaya faham keadilan yang datang, rezeki yang datang tu sebenarnya. Baik, 2018 selepas cerita pasal IB, bila dah berjaya dalam IB, kita nak dengar pula cerita tentang trading pula. 2018 lah. 2018 saya start. Masa tu saya start masa tu dah agak dah mahir lah. Account sendiri saya, portfolio sendiri dah menjadi waktu tu. Trading. So masa tu lah dia offer untuk manage fund lah masa tu. Untuk trade, untuk menguruskan fund lah. Maknanya trade pun berjaya, manage fund pun berjaya. Maknanya okey. Mana datangnya keberanian untuk manage fund? Mula-mula takut juga. Yelah, bila sebut pasal manage fund ni, dia bukan satu benda yang agak ringan untuk kita ambil. Dia kena berat, kita kena fikir kan. Okey. Macam Syah pula, kerana macam mana keberanian tu boleh datang kepada diri Syah? Adakah yakin sebab dah boleh kawal risk, ataupun yakin dengan entry, ataupun macam mana? Sebenarnya mula-mula tu memang ada sedikit goyang, tapi bila saya fikir balik ilmu yang saya dah belajar tu, mathematics never lie. Kalau kita dah calculate benda tu, sebenarnya kalau kita calculate risiko, kita buat satu trading system yang betul, yang dengan dikira risk dengan baik, kita boleh buat projection sebenarnya. Kita ada positive expectancy, kita tahu account kita kalau loss berapa, kalau win berapa. So saya dengan investor pun saya cakap benda sama. Okey, kita sebelum kita deal tentang profit, kita deal dulu tentang risiko. Risiko. Berapa maximum risk, berapa risk saya per trade, satu R per trade berapa, R per trade berapa. Maknanya memang ditekankan bab itu dahulu. Yes. Bukannya bintang dulu. Bukan. Itu dulu. Okay. Sebab biasanya kita dengar orang akan dia wawarkan okey, nak fun kan, dia akan cerita pasal bintang, bulan, kan, ada matahari. Tapi macam Syah pendekatan Syah memang mula-mula akan tekankan bab risiko dulu. Contoh, dia katakan dia nak saya manage $10,000. So saya akan bagi lebih kurang, biasa saya akan bagi 3 modul risk. So dia akan pilih yang mana. So low, mid dengan high. High tu tak high jugalah, medium high lah. Saya akan bagi 3 modul. Maknanya dia akan pilih lah. Maksud bila dia setuju tu, dia setuju dengan risiko tu, dia setuju dengan profit tu. Dia setuju. Maknanya ada persetujuan antara fund dan juga funder dan juga Syah sendiri. Dan maksudnya tiada tekanan lah dekat Syah, sebab Syah dah meletakkan SOP untuk cara mengawal fund daripada funder. Betul? Yes, betul. Okey, baik. Dalam dunia trade, kongsi sikit lah.
Syah rasa trade yang paling berjaya? Dan orang kata, wow, aku dapat buat ini, bukan akaun orang sendiri punya, modal sendiri kan. Demi kemanisan tu kan lain, walaupun sedikit. Boleh Syah ceritakan sikit bagi semangat kat orang-orang luar sana? Saya yang paling besar lah ni, tapi jangan ikut lah contoh sebab ni full margin akaun. Okay, saya sebenarnya berbalik pada risk juga. Macam akaun saya full margin ni, saya ada tegang kat Facebook, saya boleh scroll. Akaun full margin adalah akaun 1R. Akaun saya akaun 1R. Saya setiap saya buat akaun, saya akan design dulu risk model. So risk model akaun ni adalah 1R, sustain power 1R. So satu chances je ada. Satu chance. Okay, itu maksudnya full margin lah. Okay, itu saya punya biggest grow 500 pergi 70,000. 500 pergi 70,000. Biggest grow. Itu kenangan paling manis. Itu adakah jangkaan macam bila kita mula tadi gambling dengan bila kita faham pendapat daripada Syah. Mula-mula Syah fikir dia gambling dan sekarang ni dia merupakan cara kita mengawal, cara teknikal kita. Dan boleh Syah bezakan, boleh tak? Kadang-kadang orang cakap ini semua nasib kan? Cuba boleh terangkan sikit sebab Syah dah tahu dah ni bukan gambling. Macam mana nak terangkan kat orang luar sana? Okay, dia macam ni. Dia konsep cara nak mindset, nak twist mindset kita ke arah yang betul dalam trading ni. Inilah cara sebenarnya hedge fund manager yang lain buat. Okay, sebenarnya kita kena set first, basic dia set dalam kepala, forex is business. Ya, betul. Kita buat forex ni sama kita nak buka kedai. Sama je. So, adakah kita buka kedai ni kita boleh main tembak je? Contoh, sepatutnya tak patut buka kedai dalam hutan ni, kita pergi buka Buka juga. Sebab apa? Teknik dalam hutan kena. Mana boleh? Tak boleh. Okay. Mindset tu dulu. Bila kita dah ada benda tu, baru kita akan buat. Contoh, kalau kita nak buka kedai makan, apa kita buat? Kita buat kira-kira dulu kan, berapa jangkaan kita, berapa return kita. Kita kan boleh buat projection tu. Ya, betul. Itu dulu sebenarnya. Itu yang membezakan fikiran dulu dan fikiran baru sekarang kan. Okey, baik. Kita pergi dekat ni Ziko Sidam, hai DJ Pak Zul dengan Syah. Boleh kita ambil Q&A sikit lah ya. Pandangan bagaimana nak hilangkan rasa give up bila MC? Okey, ini semua trader akan rasa, bukan rasa lagi dah. Kadang-kadang sampai ada yang menangis bercukur katil lah, semua banyak istilah dah keluar. Okey, macam Syah, macam mana nak hilangkan? Okey, dia macam ni. Sama ada di MC banyak ataupun sentiasa MC. Dua perkara ni. Okey, sebenarnya terjadinya benda tu sebenarnya asalnya sebab kita langgar rule of forex trading tu sendiri sebenarnya. Forex trading ni kalau ikutkan rule risk awal, contohnya risk ni bukan pada account je, bukan pada entry je. Risk ni sebelum kita start, kita kena calculate risk kita dulu. Contoh duit kita kena gunakan adalah duit yang lebih high sebenarnya. Baik, betul. Contoh kalau macam student saya, strategi saya yang belajar dengan saya, diorang memang saya akan ambil data diorang dulu. Contoh ASB ada berapa, Taboji ada berapa. Okey, sanggup risiko kan berapa? Risk peringkat awal lagi dari aset dia, saya dah ambil kira risiko dulu supaya mindset kita dah sanggup nak rugi. Contohnya engkau layak $1,000 je, walaupun duit kat sini macam ni ada, kau layak $1,000 je. Maknanya Syah calculate dulu ambil data daripada trader ni dulu, aset dia. Jadi maknanya daripada situ Syah akan menasihati sebanyak mana yang boleh kau depo kan untuk permulaan. Okey, ni benda dah berlalu. Kalau yang MC lah. Yang MC yang dah berlalu, lepas tu memanjang MC ataupun MC yang besar. Tapi biasanya benda give up ni dia akan datang bila MC yang besar lah. Okey, nasihat saya macam ni. Kalau lepas ni kalau kita nak trade, first kita kena get our mindset ready dulu. Maksud saya, cara nak readykan mindset ni, kita kena design account dulu. Belajar design account. Kita kena create our trading system. Kena create. Contoh saya bagi maknanya contoh. Bukan ikut orang lain, untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan kita. Baik. Contoh ada $1,000. Ada $1,000. Contoh kita jangan depo. Okey, kalau kita depo $1,000, kita akan trade membabi buta lah, melulu je kan. Okey, why not buat macam ni? Ada $1,000, depo dekat dua account. Ataupun
Kalau broker ada wallet, depo 900 kat wallet, 100 kat MT4. Okey, baik. Okey. Create account tu sebenarnya 10R. Betul tak? Betul? 10 kali try. 10 kali try. So 100 ni lanjan je lah. Tak payahlah tanya berapa lah. Selagi boleh tekan, kau tekan. Katakan habis, masuk 100 lagi. Dia dalam hukum probability, dalam hukum 50-50 punya chances ni, bila datang losing streak akan datang winning streak. Itu rule. Kalau kita itu pasti Itu pasti. Sebab apa? Kajian Google Analytics mengatakan orang yang gagal berturut-turut ni paling suai 7 kali. Itu dia paling suai di dunia tu 7 kali. Datang berturut-turut. Dia tak mungkin lebih daripada 7. So untuk MC kita kena 10 kali in a row, yang mana agak mustahil. Contoh, kalah 100 pertama kalah. Masuk ni tinggal 8 yang masuk 100. Ini jadi 300 betul. Okay. Hantar 200 sini. Tinggal 100, lanjut lagi. Kalah tak apa, masuk 100. Wah, itu nak kena set up kita punya plan betul-betul ni. Ya, itu untuk orang yang tak reti nak baca margin level, tak reti nak tak suka tak reti nak suka risk ni, buat macam tu. Kita panggil dalam ilmu risk, kita panggil risk per equity. Risk per equity. Risk on equity. Maknanya kita dah tahu kerugian yang kalau rugi pun tak melampau. Masih ada lagi backup plan. Okey, yang jenis letak 1000 tekan bagian nak gak ni. Dia tak ada account 2, tak ada account 3 ni macam mana pula? Yang tu nasihat dia macam mana? Kena berubah lah. Kena berubah Pak Su. Tak ada jalan Pak Su. Kau tidak ada account berterusan macam tu. Itu jawapan yang paling tepat dah. Sebab macam contoh macam Pak Su lah. Okey, Pak Su memang tak ada simpanan, tak ada apa. Kita ni contoh tak ada simpanan, tak ada apa. Okey, kita ada duit lebihan, Pak Su ada duit lebihan, Pak Su masuk dalam 100 USD. Dan bercita-cita untuk beranakkan duit ni melebihi daripada kalau boleh. Biasanya benda yang kita idam tu tak dapat. Betul. Sebenarnya macam baru saya faham, bila sebut kita boleh try sebanyak 10 kali. Kalau kita ada modal 100 USD, kita sekali try saja dah MC. Maknanya mana lagi 9 lagi percubaan tu kan? Betul. Saya tanya contoh Pak Zul, saya buat satu soalan, saya tanya lah. Okey. Contoh, macam case tadi kita ada 10 kali percubaan. Okey. Ada buy, ada sell tu, peluang 50-50 sama dengan toss coin. Boleh tak kita toss coin 10-10 kepala, saya tanya? Tak boleh. So sama dengan forex. Apa bezanya? Buy and sell benda yang sama. Mana boleh 10-10 forex? So maksudnya sebenarnya kalau kita faham risk, agak mustahil untuk MC. Kalau kita faham, boleh tak 10-10 kepala? Mana boleh? Okey, lepas tu dah nampak. Lepas tu dah nampak benda tu. Maknanya walaupun benda boleh dirancang oleh diri anda sendiri. Okey, kepada yang bertanya tadi, siapa tadi? Ziko Sidam. Terima kasih atas pertanyaan dan satu jawapan yang baik. Okey, Cik Siti Wan Kempis in the house. Terima kasih Cik Siti. Salam Pak Su dan juga tetamu jemputan daripada Cikgu Faizal Kiding Panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kemudian kita ada Bidin, Din Bidin. Teknik subuh paling diingati Sifu. Boleh kita terangkan sikit teknik subuh ni? Dia ungkit lah pula teknik subuh ni. Teknik subuh ni teknik saya tu. Oh ya dia macam ni. Masa tahun bila tu? Tahun 2016. Awal-awal tu lah masa seminar. Sebab kita dalam seminar ni kadang-kadang saya dia beri masa setengah jam ni untuk bercakap. Okey. So saya tak ada masa untuk saya nak ajar benda advance ni. Okey. So saya reka lah. Sebenarnya teknik tu adalah teknik candlestick sebenarnya, OHLC. Okey. Bila engulf masuk gitu je. Itulah teknik subuh tu, sebab entry-nya pada waktu subuh. Lepas tu ada teknik zuhur. Teknik zuhur tu sebenarnya teknik London Open. Teknik London Open tu waktu zuhur je dia, waktu zuhur. Sebab nak adakan brand ni waktu tu. Saya buat IB tu kan. Semua pakai solat lah. Sambil mengingatkan orang solat. Bagus. Okey, baik. Kingsman terbaik Tuan Syah. Terima kasih. Itu doa tu. Alhamdulillah. Ariana Zulaika Zul, boleh terangkan hedge teknik ataupun how to win bagi contoh lah. Dia suruh bagi contoh. Macam mana contoh? Terangkan hedge teknik. Hedge teknik? How to win bagi contoh. Faham boy? Maksud dia ni, boleh terangkan hedging teknik ke apa? Dia suruh explain hedging. Okay. Lepas tu soalan lain tu,
Macam mana nak win. Okey. Macam mana nak win. Saya sentuh sikit lah. Macam ni. Dia dalam trading system kita buat, dia ada 3 benda utama yang kita kena buat. Pertama, entry point lah. Kalau kedua, dalam waktu trading tu, cara kita mengawal dalam waktu trading, dan ketiga, exit point. Dalam bab hedging ni sebenarnya, dalam bab exit point, hedging ni biasa berlaku di waktu kita silap. Waktu kita silap. Baik, okey. Sebenarnya kalau kita dah trade, contohnya macam saya kata tadi, apa-apa pun kita kena minimumkan risiko, maksimumkan profit kan. Di waktu kita silap, kita ada cara untuk kita exit the entry, exit the trade. Macam mana? Mungkin dengan cara hedging. Tu salah satulah. Hedging pun banyak jenis hedging. Banyak jenis hedging. Ya, boleh nanti boleh Google contohnya. Hedging ni pun ada teknik juga. Dia tak boleh nak sebarang hedging tau. Betul, hedging ni biasanya orang suka martingale hedging itu sebenarnya. Contoh bab martingale hedging ni kan. Martingale hedging ni, orang bukan nak exit, entry tu pun dah martingale hedging. Sebenarnya salah. Martingale hedging ni kita guna waktu kita salah. Hedging ni kita guna waktu kita salah. Waktu kita tersilap. Yes. Sebab bukannya kita gunakan daripada awal tu tak. Contoh, saya pernah dapat satu akaun yang dah teruk dan azab lah. Minta tolong saya repair. So apa orang yang repair akan buat? Contoh apa yang saya buat, first saya akan hedging dulu dia punya lot dia tu. Baik. Sama lot supaya kita freekan margin. So daripada situ baru kita rancang sama ada kita nak counter with the same pair ataupun kita nak buat pair lain. Yang penting kita nak freekan margin tu dulu. Itu kalau untuk guna saya lah hedging tu. Ataupun kalau waktu salah. Contoh waktu salah dan kita pun ada teknikal sikit yang kita boleh baca untuk retracement contoh. So waktu retracement kita hedging untuk minimumkan loss. Contoh sepatutnya saya kalah 100 tadi, tapi saya boleh buat saya kalah 50. Kalah juga sebab kita tahu kita salah dah. Tapi boleh kawal lah. Boleh kawal. Kurangkan kekalahan daripada 100 jadi 50. Yes. Hedging tu bukan satu teknik untuk masuk market, untuk keluar market. Okey. Baik. Terima kasih Syah. Ni pertanyaan daripada Ariana. Okey, ilmu baru ni tuan, terima kasih kongsi. Cikgu Effendi. Alhamdulillah. Okey, Syak Sifu. Ahmad Adnan. Syak Sifu dulu nama Syak dulu. Okey, nak tanya sikit Sifu, masa yang sesuai untuk kita trading dalam waktu bila ya? Adakah Cikgu Syah mempunyai time tertentu untuk trade? Tak ada sebenarnya. Saya sendiri tak ada time lah. Saya lebih pada swing. Kalau di waktu, kalau kadang-kadang kalau saya nak pergi kepada intraday atau scalp ni, waktu aktif lah. Waktu aktif maksudnya biasanya US Open lah. Pada waktu tu pertindihan antara US dan Europe Open kan, dia bertindih. Waktu bertindih market open tu adalah waktu aktif. Masa bertindih tu Yes. Baik. Okey, sikit nasihat kalau untuk yang waktu-waktu orang kata tenang untuk trade. Waktu-waktu bila agak bagi macam Cikgu Syah jenis swing tak ada masalah. Ini macam trader-trader yang scalp yang ambil masa sikit-sikit ambil keuntungan tu. So waktu-waktu dia adakah janji ada setup je terus jalan macam mana? Pertama kalau tanya saya, setup nombor 2. Pertama, diri tu ready tak untuk trade? Okey. Maknanya kena tanya diri tu. Betul juga kan. Kalau tengah kalang kabut tak payahlah dia akan kacau emosi kita nanti. Jahanam nanti. Habis. Simple tapi padat tu. Saya suka jawapan tu. Okey, salam Pak Su dan tetamu. Nak tanya pada tetamu apa tip stress management masa trade. Ni pun selalu sangat trader kita ni. Okey, dia stress management, macam mana tip untuk boleh kawal. Macam Syah trade funder punya fund. So pastinya benda-benda macam tu dah ada dalam trade. Macam Syah macam mana? Macam saya sebenarnya kalau kita dah ada trading system tadi, kita dah tak stress. Tapi kadang-kadang stress tu datang. Contohnya investor tanya, lamanya merah ni. Waktu tu stress datang. So macam saya biasanya saya akan kawal diri saya untuk tidak ikut kata investor. Maknanya ikut SOP yang telah pun kita dah design awal tadi. Okey, Ma'ruf Rafiq sebab tu daripada awal tadi saya cakap kita kena ada kita punya plan trading plan sendiri sebelum kita trade.
Lepas tu nak buat apa buatlah. Okey, terbaik Sifu Ariana dia faham, bagus. Kemudian Tengku Sifu kongsi ilmu hedging. Lepas tu Muhammad Iqbal, Cikgu Am terbaik. Baik. Okey, baik. Kita ada lebih kurang sekejap je. Kau cakap tadi kau segan kan. Okey. Baik. Mengorak langkah lebih setapak lagi. Okey, sekarang ni kedudukan Syah. Kita ceritakan sikit selepas Syah bekerja, berhenti kerana sakit jantung, tak bekerja daripada zero tak ada apa-apa sampai tanpa segan silu mengatakan wife yang support. Dan sekarang ni dah nampak dia punya perubahan, trading dah, trade fund, daripada funder, dan sekarang ini Syah nampak diri Syah di waktu kini. Ceritakan pula apa yang menarik untuk kita kongsikan sebagai semangat kepada trader di luar sana. Dengar cerita dah pangkat besar dah. Okey, silakan. Okey, sebelum ni kiranya saya, waktu yang saya nak kata full swing dalam industri ni, saya dah ada projection saya. Contohnya saya daripada newbie saya nak bergelar trader, daripada trader saya nak bergelar guru, daripada guru saya nak bergelar fund manager, kemudian saya nak into the broker. Saya nak tahu macam mana, contohnya saya buy Euro USD, ke mana order saya tu pergi, step by step saya nak tahu. Dan pada tahun lepas alhamdulillah saya dah berjaya masuk ke dalam brokerage. Saya dah berjaya bergelar head of marketing dekat UAG Trade. Dan sekarang ni saya dah cukup ilmu dan saya pun dah keluar dari sana. Sebab apa, rule dekat staff broker ni kita tak boleh trade. Itu saya memang masuk setahun untuk belajar. Setahun untuk belajar, untuk mengetahui. Yes. Yang macam Syah cakap tadi, yes. A to Z. Yes. Daripada awal saluran dia pergi ke mana. Dan sekarang Syah dah tahu. Dan adakah Syah sekarang full time trader? Yes, saya full time. IB saya still ataupun masih lagi lah. Untuk di UAG saya RO, dan yang terbaru saya di M Trading. Wow. Okey, Syah nampak diri Syah daripada sekarang untuk ke masa depan, apa yang Syah dah plan? Okey, macam saya untuk tim saya sendiri, yang mana tim Syah ada tim Ada, saya ada. Yang kat luar tu semua tim. Dia kena kongsi dengan pendengar-pendengar ni, tak boleh. Okey, saya ada tim yang saya tubuhkan, yang dinamakan Brilliant Rico, BR. Ada nak sebut pun payah. Sebenarnya company saya dulu nama Brilliant Rich. Brilliant. Tu saya buat company baru ni, saya tukar nama Sepanyol. Tu Brilliant Rich sebenarnya, Brilliant Rico. So panggil BR je lah. Saya tubuhkan BR, dan itu ada satu komuniti yang tidak terikat kepada mana broker. Baik. Dan kita bantu trader. Dari segi trading, kita ada channel Telegram percuma. Kita bagi percuma, mana setiap analisa kita bagi risk reward yang betul, kita bagi penuh. Sebab apa exit, sebab apa masuk, kita bagi penuh. So boleh like lah Telegram kita, Brilliant Rico. Facebook pun ada. Okey, nanti rasanya boleh Syah masukkan dalam komen video kita ni, sebab video kita akan tak padam, dia akan terus bermain di wall kami untuk senang. Kita sebenarnya tujuan segmen ni untuk membantu trader, supaya dia mencari jalan-jalan mana yang sesuai dengan dia. Kan kadang-kadang ada yang dah bertahun-tahun masih lagi dibelenggu dengan masalah. Macam mana orang lain boleh profit, boleh berjaya, aku tak boleh berjaya, kan. Itulah. Okey, pandangan, nasihat, tips di penghujung segmen kita ni. Okey, macam saya nak nasihatkan, sebab ramai trader yang lebih lama daripada saya yang datang mengeluh lah, saya ni masih lagi tak suka tengok saya menjadi. Dia kata sebenarnya bukan soal menjadi tak menjadi, sebenarnya kita kena letakkan diri kita dalam keadaan yang betul-betul dah tak boleh dah. Kita kena, ni turning point, aku kena berubah, dan kita kena belajar back to basic balik. Sebenarnya saya ramai je kat luar tu yang dah trade 5 tahun, 7 tahun. Bila saya tanya soalan basic tak boleh jawab. Soalan basic yang mana kalau dalam kelas forex tu yang kita ajar basic pun tak boleh jawab. Betul-betul nak mengharapkan keuntungan daripada signal lah. Yes, signal kita kena take forex trading ni as a business yang serius. Macam mana lah kita nak buka kedai lah, tengok macam tempat tu, tengok apa produk yang kita nak naikkan kat situ, kan. Kadang tak tidur malam duk bayang kan, design macam ni tapi kalau trade forex dia pun tak fikir dah. Maknanya tu yang trading plan tu, yang pertama. Okey, tip lah sikit bagi yang
masih lagi kita cari-cari yang tak dapat lagi sentuhan-sentuhan TP ni. Siap kita tengok kan. Okey. Take profit, dia nak juga rasa take profit, sekurang-kurangnya dia merasa kan. Okey, okey, nak merasa take profit Okey, boleh follow channel saya kot. Okey, itu kemudian kan, mungkin ada mereka di luar sana yang perlukan nasihat tu. Sebabnya kadang-kadang terlampau banyak sangat ada yang style tak, okey, saya dia faham. teknik. Okey, teknikal dia okey bagus, tapi cara tak kena. So cara yang macam mana yang memudahkan untuk kita mengenal diri kita, kita ni trader yang macam mana? Okey, dia macam ni tau. Dalam buku Market Wizard, kita ada satu Market Wizard. Ada super trader yang, kalau trader ni dia biasa kenal lah, Etsekota kata dalam trading tidak ada pun teknik yang salah dalam trading. Tak ada pun Tak ada. So dia kata do not keep changing teknik. No, jangan. Macam mana kita tahu teknik tu salah? Senang, teknik tak ada erti kata salah. Teknik tu contoh, even Bollinger Band sekalipun, dia dah reka tu, dia dah pakai otak berpuluh tahun nak cipta Bollinger Band tu, kita suka kata Bollinger Band tak betul. Tak, teknik tak ada pun teknik tak betul. Sebenarnya yang kau kena perbaiki adalah disiplin kau. Disiplin kau. Itu yang Cikgu Aslan cakap, disiplin. Yes. Back to, yalah, kalau bohong, kalau kau 10 kali try 10 kepala tak mungkin. Walaupun Bollinger Band pun kan, tak mungkin. Tak mungkin. Tapi masalahnya bila trade tak sempat nak buat 10 kali trade, baru sekali 2 kali. Yang tu disiplin lah. Itulah itu yang Pak Su masukkan, disiplin lah. Okay, walaupun kita hanya memodalkan 100 USD, tak sampai 1000, boleh juga kita trade. Untuk kita cuba diri kita. Kan kita dah plan, okey, lepas tu kita nak, apa yang aku plan ni menjadi ke tidak? Kan dia sebenarnya waktu macam ni, kita dalam trading ni, dalam kita generate money dalam forex ni, kita, kalau orang yang equity tak besar, kita jangan pandang dolar, pandang persen. Orang selalu lupa benda tu. Ramai je trader $100 yang boleh buat $5, senang bagi dia orang. Tapi sedar tak, $5 tu 5%. Orang contoh orang yang ikut saya ni, dia account $100. Dia cuba nak kejar profit saya account 100,000. Tak boleh. Mana boleh. Dia kata, sedap lah kau untung 10,000, saya untung 10%. Tapi sebenarnya awak punya tahap tu $10 dah 10%. Sama tahap kita. Sama je. Cuma jangan kejar dolar tu, kejar persen. Sedar tak persen tu dah tinggi. Kadang-kadang ikut 100 dah 200. Tu dah itu dah 100%. Okey, baik. Ramai yang minta type Okey, boleh InsyaAllah. Kepada yang inginkan grup Telegram, sekejap lagi cikgu akan type dalam komen ni juga, supaya senang untuk anda mengenali, bertanyakan apa saja yang lebih lanjut. Okey, boleh umum kelas? Ada kelas saya. Boleh, tak ada masalah. Baru nak tanya. Saya nak ambil kesempatan ni, planning, tu masuk dalam planning tu. Pada saya akan adakan kelas seminar di lokasi masih belum kita tengah ambil data pendaftaran dulu, nak tahu seramai mana untuk kita ambil tempat. So sekarang ni siapa yang minat, nanti saya akan masukkan nombor telefon, boleh hubungi saya punya account manager Amirul. Dan isi Google Form lah. Kita akan tengok, kalau ramai kita mungkin pergi ke hall yang besar lah. Kelas pada 15 Februari. Tajuk kelas tu How to Trade Like a Fund Manager. 15 Februari Yes. Dia sekitar KL lah. Tajuk dia How to Trade Like a Fund Manager. Okey, macam mana anda nak trade sebagai account manager, fund manager. Baik, boleh follow Brilliant Rico di Facebook. Ma'ruf Rafiq, terima kasih. Okey, kepada tu dah ada dah, boleh follow. Dan kemudian jangan lupa kelas 15 Februari. Okey, ceritakan lagi apa yang ada dalam kelas tu nanti. Okey, dalam kelas tu pertama saya akan ajar macam mana kita nak create trading system. Itu penting. Trading system. Macam mana saya akan ajar 3 jenis type of trader. Pertama yang equity yang 1,000 ke bawah. Okey. Kedua 5 ke 10,000. Ketiga 50,000 ke atas. Saya akan ajar 3 modul tu. Gameplay dia macam mana? Gameplay kalau kita modal 1,000 ke bawah, apa gameplay dia? Apa trading system yang kita kena pakai? Okey. Maknanya setiap 3 ni berbeza lah. Berbeza.
Baik. Dan okey, kalau ni kalau pergi dekat Telegram ni boleh register untuk boleh. kelas? Boleh daftar dulu, nanti kita akan ambil database baru kita tetapkan tempat dia tu. Okey. Daftar dulu, nanti anda akan tahu tempat. Ada fee apa-apa? Tak ada, percuma, malah dapat $30 NDB daripada broker yang menaja saya lah. Alhamdulillah. 30 Tengok. $30 percuma $30 percuma. Okey, ni anda nak tahu macam mana nak buat anda punya trading plan, sistem anda yang baik, yang mengawal risiko anda. Okey, jangan lepaskan peluang bersama dengan Syah. Okey Syah, di kata akhir ni sokong trade, sokong broker MTM trading. Okey. Baik, apa ni, $50 USD sokong apa ni? Pergi sesi kelas ni, thank you cikgu buat kelas ni. Okey, baik. Okey, yang nak pergi kelas pergilah, tak ada masalah. Okey, kata-kata akhir mungkin ada ucapan terima kasih yang kepada siapa yang telah membawa anda sampai ke tahap ni. Di kesempatan ni saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada watak-watak yang ada dalam perjalanan hidup saya lah. Baik. Saya sebenarnya sendiri tak menyangkakan saya boleh berada di tahap ni. Alhamdulillah. Tapi saya nak ucapkan terima kasih pertama keluarga, kedua isteri saya. Wow, itu nombor satu lah. Ibu, ayah, isteri, adik-beradik. Lepas tu kepada guru-guru saya. Boleh saya sebut tak? Boleh, tak ada masalah. Kita ada masa sikit lagi. Sifu Helmi Rizal, saya ada Sifu Syukri Nizamat Ngeng by Bashar Effect Primus. Kita ada Fishing Effect, itu semua cikgu tu. Abang Azmi Rahman Cimoku Trader. Okey. Itu semua guru-guru saya tu. Captain Syafi'i guru saya. Oh, patut Captain ada tadi. Oh, in the house Captain. Baik. Itu guru-guru saya lah tu. Oh, ada yang kata bagus cikgu ni, Sifu ni, saya nak follow juga. Okey, boleh follow, tak ada masalah. Nak tahu bagus tak bagus 15 bulan Februari, tapi kena daftar dululah. Bila daftar nanti anda akan tahu di mana tempat akan dilakukan. Baik, saya nak ucapkan jutaan terima kasih buat Syah kerana sudi bersama dengan CTC.fm dan berkongsikan sesuatu yang lain, ya. Cerita je berbeza-beza setiap tetamu, tapi kali ini saya dengar, saya dapat kalau Pak Su dapat, mungkin di luar sana juga mungkin sikit sebanyak mendapat semangat dan juga suntikan untuk anda menjadi seorang trader yang berguna. Macam Cikgu Syah cakap tadi, kira-kira ni tidak menipu. Betul. Matematik tidak menipu. Baik, pastikan anda menjadi seorang trader yang ada plan dan juga sistem anda. Cari sistem yang sesuai untuk diri anda dengan anda punya margin yang sesuai, kan? Kalau anda ikut orang yang margin besar-besar ni lain. Yang kita ni kecil-kecil, cari sistem yang sesuai dengan kita untuk kita menjadi seorang trader yang baik. Terima kasihlah sekali lagi. Saya mewakili Wak Rizam, Boboy dan juga Pak Su ingin ucapkan ribuan terima kasih. Okey, kepada semua yang telah pun menonton, ribuan terima kasih. Selepas ini bersama dengan Cikgu Aslan Nasim dalam Bicara Technical BBMA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.